Baiklah, terima kasih kepada juru acara pada hari ini. Baik, selamat pagi sekali lagi murid-murid sekalian. Okay, pada pagi ini saya, Cikgu Chong, dan di sebelah saya ialah Cikgu Azna yang akan mengajar kamu semua tentang format soalan yang akan dikemukakan dalam ujian kemasukan ke tingkatan 1. Jadi sebelum kita mulakan, Cikgu Azna akan membawa kita dalam permainan bahasa. Silakan Cikgu Azna. Okey, selamat pagi murid-murid. Sebelum kita mulakan, kita buat sedikit warming up, pemanasan. Kita mulakan dengan menanggah kata. Okey, menanggah kata, murid-murid perlu menyusun huruf berdasarkan gambar yang diberi. Kemudian isikan petak kosong dengan huruf yang dikehendaki agar membentuk satu perkataan. Okey, berikut merupakan soalan untuk menanggah kata. Cikgu bagi masa untuk murid-murid mengisi tempat kosong mengikut gambar yang diberi. Okey, kita nampak jawapan di sana. Ambulance, pandai. Air, okey, sangat bagus. Askar, ayam. Anjing tiada gambar anjing di sini. Kita lihat berdasarkan gambar. Ice cream. Almari, Askar, ya sangat aktif ya kita punya murid-murid pada hari ini. Mari kita lihat jawapan. Okey, betul. Tadi murid-murid ada memberi komen air, ayam, askar, almari, ice cream, dan juga ambulance. Sangat baik ya murid-murid. Kita pergi ke warming up, pemanasan yang kedua pula. Okey, pemanasan yang kedua, murid-murid perlu membentuk kata. Okey, murid-murid perlu mengatur huruf agar membentuk satu perkataan. Okey, berikut merupakan mengapa es krim ialah satu? Mana? Oh, itu typo. Sebenarnya ini ialah huruf I. Okey, bagus ha? Murid-murid kita perasan ada typo di sana. Okey, kita pergi seterusnya membentuk kata ya. Okey. Murid-murid dikehendaki untuk menyusun semula huruf-huruf ini untuk menjadi satu perkataan. Okey, gambar yang pertama. Melukis. Wah, sangat baik ya. Melukis ya. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua. Berbual. Wah, sangat aktif ya cikgu murid-murid kita pada hari Ya, ini. sangat baik jawapan yang diberikan. Okey, mari kita lihat jawapan. Ya, betul. Gambar yang pertama melukis dan gambar yang kedua berbual. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Bagaimana pula dengan gambar ini murid-murid? Okey, gambar yang ketiga bangun. Wah, sangat cepat mereka respon kan cikgu? Iya. Okey, gambar yang keempat memasak. Ya, sangat pandai, sangat pandai. Wah, okey, mari kita lihat jawapan. Ya, betul. Gambar yang ketiga bangun dan gambar yang keempat memasak. Okey, dapat kita lihat murid-murid kita sangat aktif pada hari ini ya. Okey. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Chong. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Azna. Baiklah murid-murid, bolehkah kita berikan tepukan untuk diri kita sendiri sebagai tanda kita ini semuanya pandai dan boleh menjawab soalan dengan betul. Mari kita berikan tepukan untuk diri kita sendiri. Okey, sangat baik ya. Baik, kita akan teruskan melihat. Okey, kalau kamu lihat pada slide ini, tajuknya ialah ujian kemasukan tingkatan 1 bahasa Malaysia. OK， kita akan melihat format。OK， 我们先来看它的格式啊，就是说问的题目是有哪一些。Jadi di sini kita akan lihat masa yang diperuntukkan untuk ujian kemasukan ini ialah 50 minit. Maksudnya tidak sampai 1 jam. Jadi kita akan lihat ada 2 bahagian yang akan disoal. Baik, yang pertama kamu lihat kandungan. Okey, kandungan terdiri daripada berapa bahagian? Coba lihat dalam slide tersebut 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan juga bahagian
C. Nanti cikgu akan terangkan apakah soalan-soalan yang terkandung dalam bahagian A, B dan juga C. Dan kemudian bahagian yang kedua kita akan lihat tata bahasa dan cara kita menulis karangan. Okey, bahagian yang ketiga, okey, mungkin ini semua pelajar paling risau. Berapakah jumlah markah keseluruhan untuk ujian ini? Ialah 100 markah. Bahagian A 60, bahagian B 10 dan bahagian C 30. Jadi semuanya ialah 100 markah. Baik, kita lihat seterusnya. Bahagian A. Okay, tadi cikgu sebut bahagian A kan. Okay, bahagian A terdiri daripada berapa soalan objektif? 30 soalan objektif beraneka pilihan. Jadi soalan-soalan yang akan ditanya ialah pemahaman, dan juga tata bahasa. Kemudian yang kedua, tata bahasa. Kita akan mengisi tempat kosong. Kamu juga akan diberikan pilihan jawapan. Jadi tidak perlu risau ya. Itu bahagian B. Dan bahagian C yang agak mencabar sedikit. Kita diberikan 2 soalan karangan. Tapi murid-murid ingat tahu kita tidak jawab kedua-duanya ya. Kita hanya akan pilih 1 soalan sahaja untuk dijawab. Okey, ini adalah bahagian A, B dan juga C. Baik, kita lihat seterusnya bahagian A. Okey, 30 soalan objektif, lihat terlebih dahulu arahan ya. Sangat penting. Jadi sebelum murid menjawab, baca arahan dengan teliti. Pertama, tiap-tiap soalan diikuti oleh 4 jawapan pilihan iaitu A, B, C dan juga D. Jadi kita dikehendaki menjawab semua soalan dan murid-murid Anda dikehendaki memilih 1 jawapan yang paling tepat. Maksudnya, mungkin jawapan A dan B macam betul. C dan D pun macam betul kan? Kadang-kadang kita agak keliru. Tapi berhati-hati baca soalan dengan baik. Pilih 1 jawapan yang paling tepat. Baik, kemudian apa yang harus kita buat? Tandakan jawapan Anda dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. Baik, saya mahu murid-murid melihat bulatan yang di sebelah tangan kanan saya ini. Kamu ada lihat pilihan jawapan A, B, C dan D. Selepas kamu pilih jawapan, kamu kena hitamkan. Hitamkan dengan baik-baik ya. Jangan kamu hitamkan sembarangan. Jadi kadang-kadang mungkin cikgu susah mau tahu yang mana satu pilihan jawapan. Hitamkan dengan kemas ya. Okey, bahagian B pula, okey, kita akan lihat seterusnya ini. Sebelum kita masuk bahagian B, cikgu akan ajar dulu ya bagaimana kita menjawab soalan-soalan pada bahagian ini. Jadi murid-murid kita memberikan perhatian kepada petikan pemahaman ini. Jadi cikgu akan terangkan. Kemudian kita akan lihat bentuk soalannya ya. Baik. Perenggan yang pertama. Orang yang paling saya sayang ialah siapa? Ibu. Nama ibu saya ialah Diana binti Nordin. Ibu dilahirkan pada tahun 1966. Ingat, tahun ibu dilahirkan. Ibu saya sangat tabah dan kuat semangat. Jadi ini sifat yang ada pada ibu ya. Semenjak ketiadaan ayah, maksudnya ayah penulis ini sudah meninggal dunia. Jadi ibu bekerja keras membesarkan kami. Baik. Saya harap murid boleh faham ya perenggan pertama. Baik, kita lihat perenggan kedua. Apa yang dilakukan oleh ibu sewaktu cuti sekolah? Pertama, ibu sering membawa saya dan keluarga melancong. Tahu melancong kan? Cili singa. Tempat-tempat yang pernah kami kunjungi. Maksudnya yang pernah ibu bawa kita untuk melawat ataupun penulis ini melawat ialah Pulau Langkawi, Tanah Tinggi Cameron dan banyak lagi. Saya dan keluarga juga selalu apa yang mereka buat? Pulang ke kampung ibu di Perak. Lebih-lebih lagi pada waktu cuti
panjang. Okey, ingat ya, ada 2 aktiviti yang dilakukan ya sewaktu cuti sekolah. Baik, kita lihat lagi perenggan yang ketiga. Apa hobi ataupun bakat ibu ini? Ibu amat meminati dan berbakat dalam bidang masakan. Pelbagai kejayaan pernah diperoleh ibu hasil daripada minat dan kebolehannya itu. Kini, maksudnya sekarang ini, apakah kejayaan ibu? Kita lihat yang ditulis di sini, ibu sudah mempunyai syarikat sendiri. Apa perniagaan yang dijalankan? Murid-murid, kita lihat ibu menjalankan perniagaan menjual roti dan kek. Perniagaan ibu sangat maju. Kami berbangga dengan kejayaan ibu. Okey, baik. Perenggan seterusnya kita lihat. Okey, perenggan yang keempat. Okey, seterusnya cikgu tolong saya tekan. Okey, ibu juga bercita-cita besar. Ibu ingin meluaskan pasaran perniagaannya ke luar negara pada suatu hari nanti. Saya berharap cita-cita ibu akan tercapai. Kini cita-cita ibu hampir menjadi kenyataan. Maksudnya belum lagi ya, hampir. Kek dan roti keluaran syarikat ibu sudah mula dipasarkan ke Singapura. Mungkin berkat kesabaran dan kesungguhan ibu yang tidak pernah kenal erti putus asa. Baik, terakhir sekali sebelum kita menjawab soalannya, terima kasih saya ucapkan kepada ibu tersayang atas segala pengorbanannya. Segala jasa, kasih sayang dan dorongan ibu selama ini amatlah saya hargai. Saya berdoa semoga ibu akan terus menyayangi kami sekeluarga. Saya akan memastikan impian ibu untuk melihat saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR akan menjadi kenyataan. Baik, ada berapakah jumlah soalan pemahaman di sini? Baik, kita akan lihat satu persatu ya. Okey, sekurang-kurangnya soalan pemahaman ini kita akan jawab 5 ya, tetapi ada pilihan jawapan. Coba lihat soalan pertama. Pada tahun 2020, ibu berumur, baik, pelajar cuba kira berapa umur? 54 tahun. Wah, sebelum cikgu habis menjawab, sudah pelajar memberikan respon. Sangat baik ya dalam matematik. Baik, jawapannya betul, 54 tahun. Bagaimana kamu dapat jawapannya? Bagaimana kamu dapat jawapannya? Saya pasti kamu akan tolak 20 itu kamu akan tolak dengan 1966. Baik, ada seorang pelajar yang berikan formula dia. Sangat baik ya, pelajar dari Chonghua Likas ya. 20 tolak 1966. Tahniah pelajar. Sangat baik dalam memahami soalan. Baik, soalan kedua ya. Okey, kita lihat. Ibu digambarkan oleh penulis sebagai seorang yang bagaimana? A. Gagah berani. B. Cekal dan bersemangat. C. Jimat cermat dan murah hati. D. Penakut dan mudah kecewa. Baik, rata-rata menjawab B. Wah, ada yang dia banyakkan B. Okey, maksudnya dia sangat pasti. Jawapannya itu betul. Memang betul, pandai pelajar, cekal dan bersemangat. Wow, hebat sekali ya semuanya. Okey, soalan 3 kita lihat. Apakah aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan oleh penulis bersama dan ibu dan keluarga pada waktu cuti sekolah? Baik, mula berikan jawapan D. Baik, ada lagi? Okey, D ada perlahan sedikit sudah ya. Okey, baik, kita lihat. Adakah jawapan kamu betul atau salah? Okey, baik, Cikgu Azna tekankan jawapan betul, melancong dan pulang ke kampung. Baik, pelajar, tahniah. Okey, kita teruskan soalan keempat. Baik, penulis menyatakan bahawa harapan ibu hampir menjadi kenyataan kerana apa? Sikap ibu yang mempunyai cita-cita. Roti dan kek keluaran syarikat ibu sangat sedap. Wah, ada sudah yang berikan jawapan dengan cepat sekali. Baik. Okey, cikgu ambil ya. Cuba kita lihat. Adakah jawapannya betul? Baik.
Okey, baik. Ibu sudah berjaya memasarkan roti dan kek ke negara jiran. Baik, pelajar. Betul ya? Empat soalan. Boleh jawab dengan betul. Tidak susah kan? Baik, soalan yang terakhir. Coba kita lihat. Pernyataan-pernyataan yang berikut adalah benar. Fahami soalannya kecuali. Baik, A. Ibu penulis memiliki sebuah syarikat menjual roti dan kek. Betul? Ibu meminati dan berbakat dalam bidang masakan. Penulis amat menghargai segala pengorbanan ibunya, atau penulis telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR. Wah, baik. Semua jawapan D. Okey, kita lihat jawapannya. Betul pelajar, jawapannya penulis. Ini yang pernyataan yang salah kerana penulis belum lagi kan menduduki peperiksaan UPSR. Baik, Tania, soalan pemahaman dijawab dengan sangat baik ya. Okey, kita lihat soalan tata bahasa. Apakah bentuk soalan yang akan ditanya? Okey, kamu lihat pada slide ini ya. Okey, pertama, saya rasa kamu pernah belajar ya. Kata ganti nama diri, kata tanya, kata hubung, kata kerja, kata adjektif, kata seru, baik, kata sendi nama, apalagi banyak kan? Kata perintah, pengimbuhan, kata banyak nama, penjodoh, bilangan, sinonim, antonim, kesalahan umum, tata bahasa dan ayat hampir sama maksud. Saya rasa ini tidak asing bagi kamu. Jadi jangan risau untuk menjawab soalan. Okey, kita lihat satu contoh soalan. Kata ganti nama diri. Baik. Peserta kem motivasi dibenarkan membawa beg. Baik, apa kata ganti nama diri yang sesuai? Ke bilik penginapan setelah selesai taklimat ringkas. Baik, di. Wow. Sangat laju mereka. Ya, sangat laju. Wah, belum sempat cikgu baca jawapan sudah boleh jawab. Hebat. Okey, D. Jawapannya betul. Mereka ke bilik penginapan. Baiklah, soalan seterusnya saya serahkan untuk Cikgu Azna. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh soalan untuk kata tanya ya murid-murid. Okey, di sini ada satu soalan. Tempat kosong harga kubis ini sekilogram. Tanya Puan Emilia kepada peniaga itu. Ada 4 pilihan jawapan. A, bagaimana? B, berapa? C, siapa? Dan D, apakah? Wah, banyak yang jawab B. Okey, ramai yang jawab B. Sangat laju ya. Mari kita lihat jawapan. Ya, betul. Jawapan B. Berapakah harga kubis ini sekilogram? Okey, kita lihat pula contoh soalan yang seterusnya. Kata kerja. Okey, dagu Datuk terluka terkena pisau pencukur semasa dia tempat kosong janggutnya. Okey, A mencabut, B mencukur, C memotong dan D menggunting. Okey, ramai yang jawab B. Okey, sangat baik ya murid-murid pada pagi ini. Jawapan betul, mencukur. Okey, mencukur janggutnya. Okey, kita lihat pula contoh soalan yang seterusnya, iaitu kata adjektif. Tanaman yang dijaga dengan baiknya akan hidup dengan tempat kosongnya, kata ibu. A, hijau, B, sihat, C, subur, dan D, besar. Wah, ramai yang jawab C. Tiada satu orang pun yang jawab salah. Sangat baik murid-murid kita pada hari ini. Ya, jawapan betul. Subur. Okey. Okey, kita lihat pula contoh soalan untuk kata hubung. Puan Lily tidak tahu sama ada hendak memakai cheongsam, tempat kosong, baju kebaya, menghadiri convocation anaknya. A dan B serta C atau D lalu. Jawapan semua C. Jawapan semua C. Sangat baik ya. Okey, betul. Cheongsam atau baju kebaya. Sangat aktif ya cikgu kita punya pelajar pada hari ini. Ya, mereka semuanya sangat pintar. Wah, jawapan berderet lagi cikgu. C. Maksudnya dia sangat yakin dengan jawapannya. Okey, baik. Okey. Soalan yang seterusnya, contoh soalan yang seterusnya, kata sendi nama. Faznur mengirim sepucuk surat tempat kosong kawannya. A ke B dari, C kepada, D daripada. Okey. Ramai yang jawab C. Ya, memang betul. C
kepada. Okey. Baik, pelajar, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya ya. Okey, kita lihat pengimbuhan. Okey, pengimbuhan. Okey, cuba kita lihat soalannya. Okey, mungkin belum. Okey, baik. Dr. Mohan, baik, sedang memberikan tempat kosong kecemasan kepada seorang pesakit yang mengalami kemalangan. Baik, apa imbuhan yang sesuai untuk diletakkan? Kita lihat semua perkataan ini hampir sama kan? Rawat, tetapi imbuhan berbeza. Ada yang di, ada yang tambah an, ada yang pi, pe, ada yang mi, me. Jadi apa jawapan yang betul? Baik, B. Okey, kebanyakan B, sangat laju pelajar memberikan respon ya. Okey, baik, kita lihat adakah jawapan B itu betul? Baik, betul. Dr. Mohan sedang memberikan rawatan kecemasan kepada pesakit yang mengalami kemalangan. Baik, kita teruskan dengan satu soalan penjodoh bilangan Liangzi. Baik, cuba lihat gambar raja ni. Saya lihat, tengok, belum baca soalan, pelajar sudah dapat jawapan. Tulis melepaskan beberapa, baik saya ambil pelajar, jawapan pelajar ya. B itu apa? Das, tembakkan ke arah perompak itu. Adakah jawapannya betul, kelas? Okey, cuba kita lihat. Das, tembakkan. Betul, tidak ada yang pilih butir, tidak ada yang pilih biji, pucuk, sebab kamu faham maksud soalan ini dan tembakkan itu hanya satu kita gunakan, das. Baik, seterusnya kita lihat lagi sinonim. Okey, sinonim, faham maksud sinonim? Tongisi, okey, sama maksud. Baik, pertunjukan pakaian beragam murid tahun 1 baru sahaja habis. Pilih perkataan sinonim bagi habis. Baik, jawapan C. Ada juga yang jawab B, tapi rata-ratanya menjawab C. Betul jawapannya iaitu selesai. Okey, selesai sudah ya, habis. Okey, kita lihat satu lagi soalan. Antonim. Okey, faizi sebaliknya. Okey, Aiman telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan baru-baru ini. Pilih perkataan antonim bagi lulus. Saya rasa ini semua pelajar boleh jawab dengan baik. Ini perkataan yang kita semua risau kan? Gagal. Okey, betul jawapannya ialah B. Okey, tahniah pelajar. Okey, kita berhenti. Okey, sekejap. Okey, kita masuk kepada kata banyak makna. Jangan jawab dulu. Kamu baca dulu soalan betul-betul. Baik, yang mana satu betul penggunaan perkataan rendah? Pak Cik Naim selesa bergaul dengan semua pegawai di situ walaupun dia berpangkat rendah. Baik, kedua, Amirul lebih rendah daripada kembarnya, jadi mudah untuk orang lain membezakan kedua-dua orang kembar itu. 3, Makcik Sia menggunakan nada suara yang rendah ketika berbincang dengan suaminya tentang anak-anak mereka. Kemudian yang terakhir, projek pembinaan taman permainan di kawasan perumahan itu masih pada peringkat rendah dan belum diputuskan oleh pemaju. Wow, semuanya jawab C. Adakah jawapan C itu betul? Cuba kita lihat. Wah, hebat sekali ya. 1, 2, 3 maksudnya kamu tahu penggunaan maksud rendah. Yang terakhir tu salah kerana kalau peringkat kita tidak guna rendah, kita guna awal. Okey, seterusnya satu lagi bentuk soalan. Okey, pilih ayat yang betul. Okey, baca dulu ayat. Hisham murid yang paling terlaju berlari di dalam kelasnya. Di waktu pagi, Suraya menyiram pokok bunga di halaman rumahnya. C. Suasana di pasar riuh rendah dengan suara penjual dan pembeli. D. Malik menaiki pokok jambu batu bersama kawan-kawannya. Wow, hebat sekali ya. Semuanya jawab apa? C. Adakah jawapannya betul? Suasana di pasar riuh rendah dengan suara penjual dan pembeli. Betul. Tahniah pelajar. Okey, kita berikan tepukan sekali lagi untuk diri kamu sendiri ya. Okey, baik. Seterusnya kita lihat lagi. Okey, satu contoh soalan kesalahan umum tata bahasa. Ini lebih banyak pilihan. Baik, cuba pilih.
ayat yang betul. Keluarga saya penginapan di sebuah hotel semasa bercuti di Pulau Langkawi. Setengah murid membawa bekal makanan dari rumah. Baik, hujan lebat menyebabkan Kuala Lumpur dilanda banjir kilat. Baik, yang terakhir, perlawanan bola sepak terpaksa ditunda kepada minggu hadapan. Baik, apa jawapannya? Ada yang jawab B, ada yang jawab D, tapi majoriti kebanyakannya jawab D. Baik, adakah jawapannya betul? Betul, jawapannya D ya. Okey, kita lihat D. 3. Hujan lebat menyebabkan Kuala Lumpur dilanda banjir kilat. Betul. Yang satu tu penginapan tidak sesuai menginap. Bukan setengah murid. Setengah murid tu kamu separuh. Okey, sesetengah murid mau isi that season. Okey, baik. Kita serahkan bahagian B ya, isi tempat kosong dan juga karangan untuk Cikgu Azna. Silakan Cikgu Azna. Okey. Bahagian B pula, isi tempat kosong. So, dalam isi tempat kosong ini, murid-murid akan jumpa 5 soalan lah. Ada 10 markah. Okey, arahan untuk isi tempat kosong, murid-murid perlu memilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yang diberikan. Dan murid-murid perlu memilih satu jawapan yang paling tepat, kemudian tuliskan pilihan jawapan kamu pada kertas jawapan. Okey, ini merupakan contoh soalan untuk isi tempat kosong ya. Kalau kita lihat di sini ada 8 pilihan jawapan tetapi kita hanya ada 5 tempat kosong. Jadi, cikgu akan berikan masa kepada murid-murid untuk cuba menjawab tempat kosong ini. Cara menjawab, murid-murid perlu menulis number pada ruangan komen dan jawapan. Contoh, nombor 1, apa jawapannya? Nombor 2, apa jawapannya? Okey, ada yang jawab nombor 1 taklimat, nombor 1 menunggang. Taklimat. Okey, bagaimana dengan nombor 2? Bagaimana dengan nombor 2 murid-murid? Beratur Cikgu. Oh, beratur. Okey. Soalan nombor 3, mereka duduk dengan tertib. Okey. Soalan nombor 4, sepanjang tempat kosong mereka berbual-bual. Sepanjang perjalanan. Oh, ada yang lambat cikgu, ada yang lambat. Iya. Mungkin line tidak berapa bagus kan Iya, cikgu? iya. Okey. Tapi Okey. semuanya dapat ikut. Ya, semua dapat ikut. Okey, selepas 10 minit mereka tiba di soalan yang kelima. Destinasi. Okey, mari kita lihat jawapan ya. Adakah jawapan murid-murid kita betul? Nombor 1, taklimat. Ya, betul. Nombor 2, murid-murid beratur semasa naik ke dalam bas. Betul. Nombor 3, mereka duduk dengan tertib di dalam bas. Nombor 4, sepanjang perjalanan mereka berbual-bual. Dan nombor 5, selepas 10 minit mereka tiba di destinasi. Nampaknya pelajar kita memang tidak masalah. Iya. Kan cikgu dalam menjawab isi tempat kosong ini. Iya. Okey, kita pergi ke bahagian C pula. Bahagian C ialah penulisan karangan. Okey, macam yang Cikgu Chung cakap pada awal-awal tadi, karangan akan diberi 2 soalan. Murid-murid perlu memilih 1 soalan saja, perlu menjawab 1 soalan saja. So, dalam karangan ini, murid-murid akan diberikan 30 markah. Okey, sebelum kita lihat contoh soalan karangan, kita tengok arahan dahulu. Okey, murid-murid perlu memilih 1 tajuk daripada 2 soalan yang diberikan. Murid-murid hanya perlu menulis 1 karangan sahaja dan karangan yang ditulis haruslah melebihi 80 patah perkataan. Tidak boleh kurang 80 ya, mesti 80 patah perkataan ke atas. Okey, sebelum kita lihat contoh soalan, kita lihat dahulu rubrik pengskoran. Maksudnya macam mana cikgu-cikgu ini mahu bagi markah untuk murid-murid punya karangan. Okey, kita lihat grade A dulu. Grade A, cemerlang, peringkat cemerlang, markanya 25 hingga 30. So, kriterianya penyampaian mestilah jelas dan menarik. Okey, murid-murid perlu menggunakan ayat yang gramatis. Maksud ayat yang gramatis ialah bukan bahasa pasar lah, bukan bahasa campur ataupun bahasa Sabah. Okey, mesti gunakan bahasa Melayu yang betul. Kosakata luas, okey, ejaan dan tanda baca yang betul.
ada pengenalan, ada 4 isi utama dan ada penutup. Okey, bagi grade B pula, markah 20 hingga 25, penyampaian mesti jelas. Okey, ayat gramatis sama juga macam grade A tadi, kosakata sederhana dan sesuai. Ada sedikit kesalahan ejaan dan tanda baca, ada pengenalan dan 3 isi utama serta penutup. Okey, grade C memuaskan, markah 15 hingga 20. Okey, penyampaian mudah dan ringkas, kosakata terhad dan sesuai, banyak kesalahan ejaan dan tanda baca. Penggunaan tanda baca terhad dan ada 2 isi utama. Okey, ada soalan satu di soalan, sana. cikgu. Do we have catatan or laporan? Okey, nanti cikgu akan bagi contoh soalan lah. Tapi so far kita tiada catatan atau laporan punya esei lah. Okey. Untuk grade D memuaskan, markah 10 hingga 15 ya. Ada sedikit penyampaian berkaitan dengan soalan, kosakata terhad dan tidak sesuai. Jika lebih dari 80 patah perkataan, boleh. 80 patah perkataan ke atas boleh, tapi jangan kurang. Jangan 79 ke bawah. Kita boleh tulis 80 perkataan ke atas, boleh. Tidak masalah. Okey, cikgu sambung ya. Okey. Grade D memuaskan, kamu hanya ada 1 isi utama sahaja dan kamu salin soalan. Okey, dan kalau grade E, pencapaian tahap minimum, markanya 1 hingga 9, maksudnya karangan murid-murid keluar tajuk, tidak menjawab soalan. Okey, penyampaian tidak dapat difahami, maksudnya karangan kamu cikgu tidak faham. Okey? Ya, perlu kira. Ya, perlu kira. Ya. Okey. Cikgu teruskanlah dengan panduan menulis karangan kan. Mungkin ini yang pelajar kita sangat-sangat ditunggu ni kan. Cikgu macam mana mau tulis karangan. Okey. Mula-mula kita perlu baca arahan dengan teliti. Nak baca arahan dengan teliti dan kenal pasti kehendak soalan. Apa yang soalan tu mahu? Apa kata kunci yang ada dalam soalan? And then kita perlu gunakan semua isi yang diberikan. Okey, semua isi yang diberikan. Dan elakkan kesalahan ejaan dan kesalahan bahasa. Dan karangan anda mestilah melebihi 80 patah perkataan. Cikgu sudah sebut berulang-ulang ni, mesti lebih 80 patah perkataan. Okey, ini merupakan contoh soalan bahagian karangan. 30 markah ya. Contohnya, soalan 1, kamu dan keluarga ada ulasan kah? Tiada ulasan. Okey, kita hanya ada 2 karangan saja. Salah satu ini contoh. Okey, contoh soalan. Okey, kamu dan keluarga telah pergi berkelah pada cuti hujung minggu yang lalu. Ceritakan pengalaman kamu berkelah bersama dengan keluarga. Tulis karangan itu selengkapnya. Kalau murid-murid boleh lihat di bahagian bawah di sana, soalan ada bagi isi-isi penting. Okey, ada bagi isi-isi penting. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, kita lihat contoh bagaimana kita mahu tulis karangan ya. Okey, mula-mulanya pelajar perlu tahu di mana. Okey, di mana kejadian itu berlaku, apa yang berlaku, dengan siapa, okey, mengapa kamu ke sana, bagaimana, okey, dan bila. Okey, perlu ada ini. Ini ialah keyword yang sangat penting dalam menulis karangan. Okey, ini ialah contoh cadangan jawapan berkelah di pantai Tanjung Aru. Kalau kita lihat pada perenggan pertama, okey, kita lihat di sana, siapa? Ayah. Ayah membawa kami sekeluarga buat apa dan di mana? Berkelah di pantai Tanjung Aru. Okey, selepas bersiap sedia, kami pun bertolak. Okey, bertolak ke pantai Tanjung Aru dengan menaiki apa? Okey, dengan menaiki apa? Okey, perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua pula merujuk kepada suasana di pantai itu. Mereka tiba di destinasi, pemandangan di pantai Tanjung Aru indah nian dan terdapat juga ramai orang. Okey, di sana dia menunjukkan suasana di pantai itu. Okey, perenggan yang ketiga pula menunjukkan aktiviti. Aktiviti yang mereka lakukan di pantai itu. Kita lihat di sini, ayah membentangkan sebidang tikar di bawah sepohon pokok. Okey, saya dan abang segera menukar pakaian lalu berenang. Adik membina istana pasir manakala ibu pula sibuk menyediakan makanan tengah hari. Dan di bahagian perenggan penutup, okey, kita lihat di sana
Selepas penat berenang, kami pun menjamu selera adik yang lapar makan dengan gelojonya. Okey, kami sekeluarga bersiar-siar di pantai dan mengutip kulit kerang. Kami juga tidak melepaskan peluang untuk mengambil gambar sebagai kenangan. Pada jam 6 petang, kami pun pulang dengan hati yang diselubungi kegembiraan. Ada karangan berformat? Tiada karangan berformat ya. Okey, baiklah murid-murid, kita teruskan bentuk soalan yang kedua. Kita ada dua soalan. Sebab saya lihat ramai murid yang risau, karangan berformat memang tidak ada. Catatan tidak ada. Kemudian mungkin pelajar akan tanya ulasan. Itu semua tidak ada. Dua jenis karangan yang akan ditanya. Pertama, bentuk cerita. Kedua, karangan fakta. Okey, ini yang cikgu bagi ni contoh karangan fakta. Jadi kamu tidak perlu terlalu risau. Okey, lihat gambar di bawah dengan teliti. Tulis sebuah karangan tentang kebaikan, amalan, menabung. Okey, kalau kita lihat pada slide ini ada 4 isi utama kan. Jadi 4 isi utama tu kamu perlu masukkan dalam karangan kamu ya. Berjimat cermat, tidak boros. Perkataan-perkataan ini perlu kamu gunakan ya. Guna pada waktu kecemasan dan kemudian dapat membeli barang yang diinginkan. Ini adalah kebaikan, amalan, menabung. Ini yang dikatakan dalam pemarkahan tadi. Kalau isi kamu hanya bagi 2, tidak cukup markahkan. Jadi kamu masukkan ya isi-isi yang ada. Okey, cikgu akan bagi satu contoh soalan. Okey, karangan fakta di sini. Okey, kita lihat. Baik, peringkat pertama kita akan jelaskan tentang maksud menabung itu. Okey, menabung itu apa? Okey, menyimpan sebahagian wang untuk masa depan. Kemudian amalan menabung itu memberi banyak faedah kepada kita. Okey, amalan menabung, perkataan ini sudah kita masukkan kan. Okey, kemudian peringkat kedua kita masuk isi pertama. Apa dia? Mengamalkan sikap berjimat cermat. Okey, isi sudah dimasukkan. Kemudian huraian. Okey, apa huraian? Bagaimana kamu bagi tahu seperti yang Cikgu Azhar ajar bagaimana, mengapakah, semua ni kamu jawab dalam bahagian huraian ya. Kemudian contoh kamu boleh bagi bagaimana kamu mengamalkan sikap berjimat cermat. Kamu bawa bekalan air makanan ke sekolah. Kemudian baki duit itu kamu akan simpan dalam tabung. Okey, isi yang seterusnya, isi kedua apa? Bersikap tidak boros. Jadi bagaimana kamu terangkan? Bagaimana tidak boros? Kamu hanya beli barang-barang keperluan diri sendiri kan, bukan beli barang sesuka hati saja kan. Ini penjelasan kamu. Kemudian kamu ibu bapa akan berasa bangga dengan sikap kita yang pandai berdikari itu. Okey, isi 1, isi 2 sudah ada. Kemudian isi 3 kita lihat. Apa kebaikan amalan menabung? Okey, menabung juga dapat membantu kita pada waktu kecemasan. Ada pada gambar raja kan. Jadi kamu terangkan bagaimana menabung dapat membantu kita waktu kecemasan. Kalau sakit, kita perlukan wang kan untuk mendapatkan rawatan. Bukan saja untuk rawatan kecemasan, mungkin juga kalau ahli keluarga ada yang ditimpa kemalangan, kita boleh membantu mereka. Okay. Kemudian isi yang keempat, kalau dalam gambar raja yang diberikan, membeli barang yang diinginkan dengan adanya wang tabungan. Jadi kita tidak perlu, ini penjelasan huraiannya, meminta wang sahaja daripada ibu bapa. Jadi kita dapat menikmati hasil daripada usaha kita sendiri. Kemudian yang terakhir kita masuk ke simpulan. Okey, kesimpulan kamu boleh kamu simpulkan semula. Okey, kebaikan menabung ini, amalan ini kemudian haruslah mungkin digalakkan terus kepada anak-anak sejak dari kecil, dan kamu boleh masukkan pepatah di sini. Cikgu bagi satu contoh. Ingat sebelum kena jimat sementara belum habis. Mula menabung dari sekarang kerana sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi selain daripada peribahasa ini, yang mana-mana isi yang boleh kamu masukkan peribahasa ataupun simpulan bahasa, boleh ya, kamu boleh masukkan. Dan kalau dalam karangan fakta, pelajar jangan lupa simpan penanda wacana. Apa tu penanda wacana? Okey, contohnya antara kebaikan menabung. Selain itu, di samping itu, saya rasa kamu memang mahir ini menulis ya. Okey, bukan itu sahaja. Okey, jadi kamu masukkan. Ini adalah jenis penulisan untuk karangan
fakta. Okey, yang Cikgu Azna beritahu itu ada jelaskan itu adalah karangan bentuk cerita. Jadi kamu fokus untuk kedua-dua bentuk karangan ini sahaja ya. Okey, baik. Okey, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung pengajaran kita. Jadi sebelum kami berakhir, okey, saya dan Cikgu Azna mau menghadiahkan satu peribahasa di sini untuk mendorong murid-murid supaya terus berusaha ya. Okey, Cikgu Azna, mari kita baca bersama-sama lah ya. Okey, 1, 2, 3. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi apa maksudnya? Jika kita mempunyai cita-cita, baik, cita-cita kita mau masuk ke sekolah menengah Kengkok. Okey, jadi kita akan berusahakan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kita. Kita akan belajar, menjawab soalan tu dengan baik. Pastinya kamu akan berjaya. Jadi saya dan Cikgu Azna berharap pada tahun hadapan kami akan berjumpa dengan murid-murid semua di sekolah menengah Kengkok. Baik, yang terakhir sekali pesanan kita ialah semoga maju jaya. Baiklah, terima kasih murid-murid sekalian. Terima kasih Cikgu Chung dan Cikgu Azna。希望同学们都有认真上课，这样才能在入学试中发挥得更好哦。我们一起来向 Cikgu Chung 和 Cikgu Azna 说声谢谢。Terima kasih Cikgu。好的，那今天第2场线上备考班就此告一段落。非常感谢各位的出席，同学们也不要忘了9月15日的入学考试。还没报名的同学可以马上点击留言板显示的链接报名。那已经完成报名的同学呢，记得把这重要的一天记录行事历。入试考试当天，同学们记得吃好早餐，准时前往各自的考场地点。那先预祝同学们考试顺利，金榜题名。那今天的线上备考班就此告一段落，感谢各位的出席。